Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aisyah Nabila binti Muhammad Azmi, pelajar semester 6 Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Bimbingan dan Kaunseling dari Universiti Utara Malaysia. Okey, hari ini saya ingin mengadakan temu bual bersama kaunselor berdaftar. Okey, jadi saya memilih cikgu sebagai saya punya kaunselor untuk di temu bual. Okey cikgu, sebelum saya memulakan interview saya pada hari ini, bolehkah cikgu memperkenalkan diri cikgu terlebih dahulu? Okey, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Jasminda binti Abu Bakar. Mengajar di Sekolah Nurul Islam ni sejak tahun 2012. Maksudnya saya habis saja dulu saya belajar di sekolah di UPSI dalam bidang pendidikan bimbingan kaunseling. Kemudian saya terus posting di sekolah ni sampai ke hari ini. Oh, kayaknya dah lama lah cikgu kat sekolah tu. Ya, masuk dalam hampir 10 tahun lah. Okey. Okey cikgu. Jadi kita mulakan interview kita pada hari ini. Okey. Jadi saya telah memilih kod etika bahagian B iaitu mengenai kerahsiaan, komunikasi privilege dan privacy. Okey. Untuk soalan yang pertama, okey, pada bahagian B1A ada dinyatakan bahawa kaunselor ni perlu sedar dan peka terhadap makna kerahsiaan privasi mengikut budaya. Okey, berdasarkan pengalaman cikgu, bagaimanakah seorang kaunselor tu mengamalkan etika kerahsiaan dan privasi mengikut budaya? Okey, sebelum tu sekarang saya mengajar di Nurul Islam. Okey, saya cerita sikit pengalaman saya dulu saya praktikum di Perak. Okey, di Perak dulu saya mengajar ada 3 bangsa, Melayu, Cina dan India. Di sana saya belajar dari segi budaya lah, masuk dalam 3 bangsa kan. Tapi bila saya mengajar di sini, saya hanya mengajar di sekolah agama, jadi budaya kita hanya maksudnya pelajar Melayu saja kan. Jadi dari segi budaya tu hanya pelajar Melayu. Berbanding masa saya praktikal dulu, saya ada 3 bangsa. Di sana saya hanya dapat belajar orang kata 4 bulan saja kan. Di sana dari segi etika yang saya belajar dulu di sana, saya ada pengalaman lah yang macam mengajar saya lah untuk belajar tentang erti etika kerahsiaan. Dulu di masa saya praktikum tu, kaunselor mereka sana ada 3 orang. Sesi pagi ada 2, sesi petang ada seorang. Tetapi di sana, yang saya belajar di sana ada seorang kaunselor tu dia tak mengamalkan etika kerahsiaan yang menyebabkan pelajar tak suka nak pergi bilik kaunseling. Okey. Dari sana saya belajar, maksudnya kita sebagai kaunselor untuk kita disayangi oleh budak, untuk budak percaya dan budak datang ke kita ni dengan suka rela, maksudnya kena mengamalkan etika kerahsiaan tu lah, kena pegang betul-betul lah amanah tu. Kiranya kat sini penting lah untuk kita menjaga etika tu untuk dapatkan trust daripada student-student tu untuk datang. Dia tak kira budaya, tak kira etnik. Semua kita layan sama saja cikgu. Betul. Okey, baiklah cikgu. Saya teruskan kepada soalan kedua pula. Okey, pada bahagian B1C, ada dinyatakan tentang menghormati kerahsiaan di mana kaunselor tidak boleh berkongsi maklumat rahsia klien tanpa persetujuan klien atau tanpa justifikasi etika atau undang-undang yang mantap. Okey, berdasarkan pengalaman cikgu, bagaimanakah cara untuk seorang kaunselor ni agar sentiasa menghormati kerahsiaan kliennya? Okey, kita akan beri pelajar kita borang informed consent. Dalam borang informed consent tu persetujuan termaklum, kita akan terangkanlah pelajar untuk isi borang tu sebelum menjalankan sesi kaunseling. Maksudnya kalau ada kes yang melibatkan memudaratkan dari pelajar, kita terpaksa bagi tahu kat pelajar ni, kita terpaksa maklum kat parent dia, dekat PKM dan juga pengetua lah. Yang paling penting sekali pengetua lah, sebab pengetua dia kena tahulah pelajar yang masalah pelajar hadapi kan. Okey, kalau saya akan bagi borang info person dan saya akan terangkan mereka tentang etika kerahsiaan lah sebelum kita nak menjalankan sesi kaunseling. Okey, kiranya borang tu cikgu akan bagi sebelum sesi kaunseling. Okey, jadi semasa proses berlangsung tu bila cikgu rasa klien tu perlu dirujuk, cikgu akan bagi tahu kembali kepada dia lah untuk dia dirujuk kepada orang lain. Okey. Okey, terima kasih. Okey, soalan seterusnya ialah pada bahagian B2D,
ada dinyatakan tentang pendedahan minimum di mana klien hendaklah dimaklumkan sebelum maklumat rahsia didedah dan mereka dilibatkan di dalam proses membuat keputusan mengenai pendedahan itu. Pada pendapat cikgu, bagaimanakah cara yang betul bagi melakukan pendedahan minimum agar klien ni dapat memahaminya dengan jelas? Sebab kita tahu setengah student ni dia tak faham dengan prosedur kaunselor yang betul. Macam mana cikgu nak terangkan kepada student tu untuk dia faham mengenai prosedur? Okey, yang pertama sekali kita kena, kalau saya kalau pelajar yang tak pernah buat sesi kaunseling, kita akan membina repo dululah. Kita tanya tentang, maksudnya kita bina repo. Kemudian bagi macam pendedahan minimum ni, selalunya saya pernah dapat juga lah pelajar yang susah nak cakap, saya akan bagi kertas kosong satu. Saya suruh dia luahkan kat kertas tu kalau dia macam takut nak luah kat kita kan. Ataupun pelajar selalunya kes yang dirujuk lah, yang pelajar tu susah sikit lah nak menceritakan masalah dia. Kalau pelajar yang sukarela datang tu memang senang lah sesi kaunseling kita tu. Kiranya macam mostly yang selalu yang ada masalah tu dekat pelajar yang susah nak bercakap. Dia lain lah dengan yang sukarela yang datang sendiri untuk dapatkan sesi daripada yang dirujuk ni. So jadi kat situ cabaran lah bagi cikgu untuk nak bina repo dengan mereka untuk mereka lebih terbuka dengan sesi kaunseling tu dan faham tentang prosedur untuk semasa sesi kaunseling tu berlaku. Okey. Saya teruskan kepada soalan yang keempat. Okey, pada bahagian B3A ada dinyatakan mengenai subordinat di mana kaunselor berusaha sedaya upaya untuk memastikan privasi dan kerahsiaan klien tu dikekalkan oleh subordinat termasuk pekerja, individu yang diselia, pelajar, pembantu pengkeranian dan sukarelawan. Okey, pada pendapat cikgu, bagaimanakah cara terbaik untuk memastikan subordinat menjaga privasi klien? Sebagai contohlah, kan klien rujuk cikgu untuk menceritakan masalah-masalah dia. Lepas tu dia punya masalah ni perlu dirujuk kepada pihak atasan. Mestilah pengetua dan setengah guru-guru lain akan tahu. Jadi macam mana cikgu nak pastikan guru-guru lain tu menjaga rahsia klien supaya tak diceritakan kepada orang lain? Okey, sebelum kita nak cerita masalah, maksudnya maklumat pelajar ni, kita kena tengok cikgu tu dulu. Kalau cikgu tu cikgu yang dia suka bawa mulut, sebaiknya kita jangan cerita kat dia. Maksudnya contoh macam saya akan cerita masalah pelajar ni kepada pengetua dengan PKM. Kita kalau selalunya alhamdulillah saya pengetua PKM dia faham tentang etika kerahsiaan. Jadi dia pun tak akan buka mulut. Melainkan kalau pelajar tu dia macam kadang-kadang kes sesi kaunseling ni kadang-kadang kes tu cikgu dah tahu dah. Cik kaunselor dapat tahu lambat. Jadi kadang-kadang kes tu dah tersebar di kawasan sekolah, jadi maksudnya tersebar dalam kalangan pelajar, kita tak mampu lah nak buat macam mana sebab mungkin dia pengetahuan macam tu lah tu kita tak dapat tu. Melainkan kita cuma bagi tahu kat cikgu lain supaya kita jangan terus condemn pelajar tu, supaya kita bantu pelajar tu. Kan ada kadang-kadang isu kan pelajar macam tu, contohnya macam pasangan couple kan. Okey, jadi ya. Okey. Yang famous sekarang isu kesihatan mental lah sekarang. Okey. Sekarang ni kan musim-musim COVID kan, mesti ada banyak masalah tentang mental ni. Okey, jadi kiranya untuk selesaikan masalah ni, cikgu akan tengok guru tu terlebih dahulu bagaimana karakter seorang guru tu sebelum nak dedahkan. Tapi sebaiknya cikgu macam dia tak ada perantaraan dengan guru lain dan cikgu terus ke PKM ataupun guru pengetua. Jadi sudah semestinya pengetua dengan PKM tu dah faham tentang etika. So mereka lebih tahulah macam mana nak handle kes tu. Okey, saya teruskan kepada soalan seterusnya. Okey, pada bahagian B4A ada dinyatakan mengenai kerja kelompok di mana kaunselor hendaklah menerangkan dengan jelas perihal pentingnya kerahsiaan dan parameter kerahsiaan kepada kelompok yang terlibat. Okey, berdasarkan pengalaman cikgu, bagaimanakah cikgu mengenalikan kaunseling kelompok dalam mengekalkan etika kerahsiaan? Sebab kita tahu kalau kita lakukan kaunseling kelompok ni, tak semua orang boleh bagi kerjasama dalam kelompok tu untuk simpan rahsia, tambah-tambah student. Sebab ada setengah yang faham, ada setengah yang tak faham.
Okey. Okey, kalau kaunselor kelompok saya akan suruh pelajar buat rule, maksudnya peraturan dalam kumpulan. Okey, maksudnya sebelum buat sesi kaunseling kita bagi tahu depa, okey, dalam sesi kaunseling ni kelompok ni kita kena buat peraturan. Peraturannya contohnya apa? Masalah kita cerita dalam kumpulan ni hanya kita saja yang tahu. Tak ada contoh kat orang lain. Maksudnya depa kena buat penyanjian dalam grup dalam kumpulan sesi kaunseling tu. Maksudnya peraturan apa lagi? Yang depa kena rahsia saja. Okey. Maksudnya peraturan lah. Okey. Cikgu pernah tak macam cikgu lakukan kaunseling kelompok, lepas tu pelajar-pelajar ni dah buat perjanjian antara masing-masing tak akan cerita kepada orang lain, tapi end up cikgu dapat khabar yang ada pelajar yang maklumkan tentang sesi diorang ni kepada orang lain. Ada tak pernah terjadi? Ada pernah terjadi juga sebab kadang-kadang budak-budak ni dalam sesi kaunseling dia okey, tapi luar sesi kaunseling depa ada orang kata klik kan, dia ada kawan-kawan lain. Jadi kita akan panggil balik pelajar ni nak tahu sebab apa dia pilih dekat kawan dia yang lain kan. Jadi kita kena tahulah sebab apa dia nak luah kat pelajar lain tu. Itulah kita akan panggil balik secara individu pula budak yang pilih ke orang lain tu. Oh, kiranya daripada segi tindakan tu cikgu tak lakukan apa-apa tindakan yang ni untuk dia, cuma just tanya kenapa dia buat macam tu lah, supaya macam boleh bagi pengajaran kat student tu supaya tak buat macam tu lagi. Okey. Okey, soalan seterusnya. Okey, pada bahagian B6B ada dinyatakan mengenai kebenaran untuk merakam, di mana kaunselor hendaklah mendapat kebenaran daripada klien sebelum membuat sesi rakaman melalui alat elektronik ataupun cara-cara lain. Okey, pada pendapat cikgu lah, jika klien tidak membenarkan kaunselor untuk merekod sesi kaunseling, apakah yang perlu dilakukan oleh kaunselor tersebut? Sebab kita tahu rekod ni adalah bukti penting untuk kita nak settlekan masalah dengan klien tu, sebab kita takut nanti ada situasi di mana klien tu tidak jujur. Jadi rekod tu lah sebagai kita punya bukti. Jadi kalau klien tu tak bagi kita rekod, macam mana kita nak buat, cikgu? Okey, kalau pelajar tu tak setuju untuk rekod, saya akan buat penjanjian secara bertulis. Maksudnya kita suruh pelajar luahkan dekat kertas tu masalah yang dia hadapi. Itu sebagai bukti kita kalau selalunya kalau macam berlaku pun inilah bukti dia. Ataupun macam WhatsApp. WhatsApp kadang-kadang macam PTPR dulu banyak kes sesi kaunseling saya lakukan melalui WhatsApp lah. Sebab saya lebih suka WhatsApp sebab pelajar di luar kat situ kita boleh forward dekat parent, kita boleh forward dekat PKM maklumat pelajar tu. Tapi kalau kita call, kita tak dapat secara maklumat tu kan, tak nak record lah. WhatsApp lah. WhatsApp sebab maklumat tu kita boleh forward kat pengetua dan parent tentang masalah anak dia. Selalunya saya lebih suka pada secara bertulis. Oh, kiranya jika klien tak setuju dengan rekod-rekod, cikgu akan terus kepada bertulis lah untuk sebagai bahan bukti sesi kaunseling cikgu tu. Okey. Okey, jadi ni adalah soalan yang terakhir, iaitu tentang soalan umum lah mengenai etika kerahsiaan. Okey. Kita selalu mendengar tanggapan yang negatif daripada pelajar mengenai kaunselor yang tidak pandai menyimpan rahsia. Okey, sebagai contoh situasi, pelajar yang bermasalah ni pergi ke bilik kaunseling. Okey, perkara yang diceritakan kepada kaunselor mesti akan diketahui oleh guru-guru lain. Perkara ini membuatkan pelajar tersebut tu tak mahu bertemu dengan kaunselor kerana beranggapan bahawa kaunselor ni tidak pandai menyimpan rahsia. Okey, jadi pada pendapat cikgu lah, bagaimanakah cara untuk menyelesaikan isu tersebut dan nak hindari tanggapan negatif pelajar ni terhadap kaunselor? Okey, kalau pasal isu tu memang betul. Kita sebagai kaunselor kita kena jadi role model kepada, maksudnya kita nak orang pelajar yang main jumpa kita kena jadi seorang macam saya kata tadi lah, kita kena jadi seorang yang genuine, jujur, kita kena jadi seorang yang amanah, boleh jaga rahsia. Bila kita ada ciri-ciri itu, pelajar akan secara automatik akan ada tanggapan positif tentang diri kita dan mereka secara sukarela akan main kita. Macam saya dulu, saya mula masuk sekolah ni, kaunselor adalah cikgu yang mengajar subjek. Jadi dari segi etika kerahsiaan tu dia memang tak tahulah kan. Tapi bila saya mula masuk mengajar sekolah ni, saya terus ambil kat perhimpunan dan juga relief kelas untuk kita maklumkan tentang peranan kaunselor. Maksudnya kita buat promosi kepada pelajar, maksudnya kita nak
kata twin balik situasi yang dah berlaku sebelum ni. Maksudnya kita beritahu kita kaunselor, saya kaunselor baru kita balik join. Kita kaunselor, saya akan mengamalkan macam ni. Kalau pelajar menjumpa saya akan pegang rahsia anda. Tetapi seandainya macam kes yang macam mendarat ke pelajar, kita akan cerita kat dia tentang buat apa kita kena perlu bagi tahu kat pengetua apa semua lah. Maksudnya kita nak membantu dia lah. Tapi alhamdulillah setakat saya mengajar di sekolah ni, isu ketidakkepercayaan pada kaunselor tu tak berlaku lah setakat ni, alhamdulillah lah. Sebab saya pegang pada etika kerahsiaan tu lah. Okey, kiranya cikgu bagi pendedahan umum lah yang jelas kepada para pelajar tu untuk pelajar faham tentang peranan kaunselor supaya mereka tu tak malu untuk berjumpa dengan kaunselor dan dapat menghindarlah tanggapan buruk dan negatif tu. Okey, jadi kan cikgu, kan macam mana pendapat cikgu pula tentang kaunselor yang tidak memegang etika kerahsiaan ni? Apa yang perlu dilakukan pada pendapat cikgu lah untuk menyelesaikan isu tu? Contohnya macam ada orang yang kaunselor yang terdekat kita ke, kaunselor sekolah lain ke, macam tu yang cikgu pernah. Kalau contoh dah berlaku situasi contoh kaunselor, saya di sini saya seorang kan, jadi saya tak ada isu tu berlaku situasi ni. Tetapi dulu masa saya praktikal pernah terjadi lah macam kaunselor tu lah. Okey, yang pertama sekali kita kat sekolah kalau ada kaunselor 2-3 orang, mungkin kita boleh refer kaunselor ni kepada pengetua. Kita dulu kat pengetua, okey pasal masalah kaunselor seorang ni. Okey, kalau pengetua akan panggil dia, kalau tak berkesan kita akan rujuk kaunselor ni kepada kaunselor organisasi di PPD. Kita ada kaunselor PPD kan. Kita selalunya akan ke kaunselor PPD untuk selesaikan masalah kaunselor ni lah. Oh, kiranya kaunselor tu dia akan rujuk kepada pihak atasan lah yang lebih arif. Adakah cikgu akan, cikgu kan pernah berada kat situasi tu kan, adakah cikgu pernah tegur secara terbuka dengan dia ataupun cikgu maklumkan kepada pihak atasan untuk menjaga hubungan ke macam mana? Masa saya praktikal dulu, hak tu kaunselor senior, jadi saya tak berani nak tegur sebab dia garang kan. Lagi satu saya tak pernah halang. Cuma saya cuma bagi tahu dekat kita masa tu saya praktikal masih ada kaunselor seorang lagi sama-sama praktikal saya, tapi cuma hanya dua antara kami dua lah, dan kami berbincanglah dengan pihak takdir macam tu je lah. Masa kita belajar mana kat takdir macam tu lah. Oh, kiranya cikgu macam menggunakan perantaraan lah sebab cikgu hormat dengan kaunselor yang senior tu, sebab mestilah time cikgu praktikal tu mesti cikgu fikir sebab cikgu ni kan baru lagi, so cikgu tak nak lah macam nak jejaskan hubungan kan. Kita pun kadang-kadang nak menghormati seseorang kaunselor yang senior tu. Okey cikgu, terima kasih atas sesi temu bual pada hari ini. Saya nak ucapkan terima kasih sebab cikgu sanggup luangkan masa untuk sesi temu bual ni walaupun cikgu agak sedikit busy, sibuk kan dengan program sekolah sekarang ni. Okey, cikgu ada apa-apa lagi tak yang nak dicakap? Nasihat saya macam ni. Kita bila kita masuk sekolah, kalau boleh hari pertama kalau kita diberi peluang untuk bercakap di kumpulan, kita terangkan tentang fungsi peranan kita sebagai kaunselor. Macam saya dulu, saya mula masuk sini, saya terus terang kat mereka, okey, kaunselor ni adalah guru yang tak mengajar. Selalunya kita akan timbul isu tau. Di sekolah akan ada timbul ketidakpuasan guru-guru tentang kaunselor. Sebab kaunselor tak mengajar. Jadi kita kelebihan tak mengajar. Jadi kita akan berlaku isu tu. Kaunselor tak mengajar. Jadi kita nak fahamkan semua warga sekolah termasuk guru-guru tentang peranan kita kaunselor. Walaupun tak mengajar, tapi kita ada tugas penting dalam sekolah. Contohnya kita membantu menyelesaikan masalah pelajar, kita buat program-program. Jadi kita kan terang dekat orang, dekat pelajar yang masalah boleh jumpa kita akan pegang etika kerahsiaan kita. Lagi satu, bila kita masuk sekolah, carilah bilik kaunselor yang jauh daripada bilik guru. Maksudnya cari tempat yang privacy lah. Sebab sekurangnya cari tempat yang bukan laluan pelajar dan laluan guru. Maksudnya kalau guru lalu, dia tak akan tahu okey pelajar mana yang jumpa kaunselor. Sebab kalau contoh dulu, bilik saya laluan pelajar, laluan guru. Jadi bila kita pergi bilik guru akan tanya, siapa yang jumpa Kang Datat? Maksudnya dari situ dah jadi tak ada isu privacy kan. Cari bilik yang kau boleh jauh daripada laluan orang ramai, supaya pelajar yang nak jumpa kita, dia akan selesa nak bercerita kat kita. Dan kita pun bila kita keluar bilik kita pun takkan ada orang tanya kita siapa yang jumpa kita kan. Jadi bagi saya kalau sesi kaunseling tu adalah hak pelajar, jadi kita harus hormati lah dia punya privacy dia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita jadilah kaunselor yang sayangi oleh warga sekolah. Maksudnya jujur, amanah, lepas tu penerimaan tanpa syarat.
Lepas tu kita kena amanah lah. Dari segi etika kerasiatan memang betul-betul kena pegang lah. Kalau ada juga pelajar yang tak setuju untuk contohkan etika kerasiatan tu, kita kena terang balik kat dia. Maksudnya kita nak bantu dia. Kalau bukan kita yang bantu dia, siapa nak bantu dia? Sebab sekarang saya tengok isu kesihatan mental tu dari kalangan pelajar tu agak serius lah. Memang termasuk tak terkecuali juga pada sekolah agama kan. Memang ada berlaku juga. Jadi bagi saya isu tu kita tak boleh pendam. Kita tak boleh nak simpan. Kalau pelajar kata tak boleh jangan cakap tak payah. Tapi kita buat mana pun kita kena terangkan dia sebab kita sayang dia. Jadi kita tak paksa kita juga minta maaf dia. Memang kita akan berlaku konflik keluarga macam-macam lah. Ya. Itulah kaunselor yang disayangi oleh warga sekolah. Itu yang nasihat saya. Okey. Jadi InsyaAllah saya akan gunakan pengalaman-pengalaman cikgu ni sebagai tunjang untuk saya ke depan lah. Memandangkan saya pun akan menjalani praktikum tak lama dah, lagi 2 sem. Tahun depan saya akan jalankan praktikum kat sekolah. Saya pun agak sedikit takut, tapi bila kita dapat tugasan yang macam ni untuk IV counselor, untuk tahu pengalaman-pengalaman ini, daripada situ kita dapat sedikit input lah untuk sebagai persediaan kita ke sekolah. Okay, jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada cikgu pada ini di atas pengalaman-pengalaman dan sudi ceritakan pada saya. Ya. Saya cuma nak bagi tips sikit. Nanti cuba ambil banyak kelas relief. Ambil kelas relief, dari situ kita boleh ambil pelajar untuk buat sesi kaunseling individu dan kelompok. Maksudnya kita nak dapat klien agak susah sebab kita tak kenal kan sekolah tu. Jadi kita dapat klien dengan mudah, banyakkan masuk relief kelas. Masuk relief kelas, dari situ kita cuba dapatkan klien tu. Kiranya kita bina rapport dengan student tu, kan kita baru untuk bina rapport tu, kita ambil relief untuk dia orang kenal kita dan macam kita bina hubungan, at least kalau dia orang ada masalah ke apa, dia orang tak segan dan tak malu nak berjumpa dengan kita. Kiranya hubungan tu memang perlulah jaga dengan semua murid tanpa ada bias ke apa semualah. Okey. Lagi satu, kalau katakan kita tak tahu aktiviti apa, banyakkan soal sedik. Sekarang macam terbaru untuk isu minda sihat, kita ada soal sedik DAS. Boleh buat kat pelajar. Dari segi skor pelajar tu, dia akan dapat skor yang teruk, sangat teruk. Kita panggil budak buat sesi kaunseling berdasarkan result. Selalunya kita nak panggil budak main sukarela kat kita memang tak main lah. Tama-tama kita cikgu baru kan. Melainkan kita bagi soal sedik, buatlah banyak soal sedik, inventory gaya bercinta ke, inventory trait personality ke. Dari situ kita boleh tarik budak untuk buat sesi kaunseling kita. Faham. Kiranya kita trace masalah student tu daripada ujian-ujian yang disediakan lah. Sebab dulu saya ada pernah kan buat ROS kan dekat sekolah dulu. Dulu saya pernah kena handle program kesihatan mental, time tu tengah COVID. So macam bila kita duk guide student untuk jawab soalan apa semua, lepas tu kita analisis lah macam mana dia orang punya result apa semua kan. Lepas tu kat situ kita nampak bahawa macam student tu memang terganggu dengan situasi sekarang ni, yang situasi online yang di mana mereka tak bersedia. Dan macam kadang-kadang setengah pelajar tu dia tak boleh terima keadaan yang macam ni, sebab itulah prestasi dia drop terus. Lepas tu kadang-kadang daripada family yang tidak bagi support, selalu biar. Ada yang family support tapi atas diri anak tu sendiri, dia tak mau nak usaha. Contohnya banyaklah yang kes-kes macam tu. Kadang-kadang kesian. Tapi kita duk fikir kaunselor ni banyak tolong. Ada kadang-kadang sampai ke rumah kaunselor tu cari student tu punya nak tolong tu. Jadi saya tengok penting lah kat sini, peranan kaunselor tu sangat penting untuk membantu pelajar tu untuk masa depan dia. Sebab tak ada orang nak tolong dia orang selain daripada kita kalau kita tak bergerak untuk tolong student-student tu. Betul. Okey, tu je daripada saya untuk hari ni. Saya ucapkan terima kasih lah kepada cikgu sebab sudi nak luangkan masa dengan saya. Okey.